Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung lagi tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah untuk sesi yang ketiga. Di sini kita akan bincang tentang Syiah dan Khawarij serta ciri-ciri kesesatannya, juga tentang perbezaan Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Syiah dan Khawarij. Mula-mula kita akan ulang kaji tentang prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah dan pandangan mereka. Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang kepada Al-Quran dan Hadis. Mereka juga berpegang kepada prinsip Salafus Soleh. Bila bertelingkah, mereka akan merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Mereka tidak mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka. Mereka tidak menghukum tanpa bukti yang jelas. Pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah pula, Al-Quran adalah kalam Allah yang bersifat qadim dan bukan makhluk. Iman manusia boleh bertambah dan boleh berkurang. Orang beriman boleh melihat Allah di syurga. Pelaku dosa besar dianggap mukmin tetapi fasik. Qada dan qadar berlaku dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang marilah kita kenali Syiah dan Khawarij. Syiah ialah kumpulan yang bercita-cita untuk menjadikan Saidina Ali sebagai khalifah selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiah terbahagi kepada 3 kumpulan, iaitu Syiah Imamiyah atau juga dikenali sebagai Syiah Isna Asyariyah, Syiah Zaidiyah dan Syiah Batiniyah. Khawarij pula ialah kumpulan yang menyokong Saidina Ali berjuang menentang Muawiyah tetapi tidak menerima majlis tahkim. Majlis tahkim berlaku selepas peperangan Siffin antara Muawiyah dan Saidina Ali. Pengikut-pengikut Saidina Ali yang tidak bersetuju dengan majlis tahkim telah menggelarkan diri mereka sebagai Khawarij. Sekarang marilah kita kenali latar belakang dan pegangan mereka. Syiah Imamiyah. Mereka percaya jawatan imam hanya layak disandang oleh Ahlul Bait sahaja. Siapakah Ahlul Bait? Ahlul Bait ialah ahli keluarga dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiah Zaidiyah pula dinamakan Syiah Zaidiyah diambil sempena nama pengasasnya Zaid bin Ali Zainal Abidin. Z-A-Z-A, Zaza. Syiah Batiniyah dinamakan Syiah Batiniyah kerana mereka menganggap Al-Quran mempunyai makna zahir dan makna batin. Makna batin Al-Quran hanya difahami oleh imam mereka sahaja. Khawarij pula, tadi telah pun kita bincang, mereka adalah penyokong Saidina Ali menentang Muawiyah, tetapi mereka tidak menerima majlis tahkim. Pegangan mereka ataupun ciri-ciri kesesatan mereka pula, Syiah Imamiyah beriktikad bahawa jawatan imam adalah anugerah Allah sebagaimana kenabian. Yang kedua, mereka menerima hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait sahaja. Mereka percaya imam ke-12 mereka iaitu Muhammad Al-Mahdi Al-Qaim Bil Hujjah adalah Imam Mahdi. Mereka mengamalkan taqiyah. Apakah itu taqiyah? Taqiyah ialah menyembunyikan iktikad atau pegangan sebenar mereka apabila mereka berdepan dengan orang yang berbeza iktikad dengan mereka. Maksudnya di sini mereka tidak akan memberitahu bahawa mereka adalah pengikut Syiah Imamiyah. Yang terakhir, mereka mengharuskan nikah mut'ah atau juga dikenali sebagai nikah kontrak. Nikah dalam tempoh masa tertentu. Seterusnya, ciri-ciri kesesatan Syiah Zaidiyah pula ialah
Mereka percaya pelaku dosa besar berada di antara keimanan dan kekufuran. Maksudnya, pelaku dosa besar bukan orang beriman dan bukan juga orang yang kufur atau kafir. Yang kedua, perbuatan manusia dilakukan oleh manusia, bukan Allah. Tentang jawatan imam, Syiah Zaidiyah percaya tidak semua imam mereka adalah maksum kecuali Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Mereka menolak taqiyah yang dipegang oleh Syiah Imamiyah. Mereka juga menolak Imam ke-12 sebagai Imam Mahdi. Seterusnya, Syiah Batiniyah. Syiah Batiniyah merupakan Syiah yang paling ekstrim di mana mereka percaya Saidina Ali dan imam-imam mereka adalah Tuhan. Mereka percaya Imam Muhammad Al-Hanafiyah masih lagi hidup sehingga sekarang. Mereka menghalalkan beberapa kemungkaran seperti minum arak. Seterusnya, pegangan Khawarij. Golongan Khawarij menganggap pelaku dosa besar adalah kafir. Mereka juga mengkafirkan dan menghalalkan darah umat Islam yang berbeza iktikad dengan mereka. Sumber rujukan mereka hanyalah kepada Al-Quran sahaja. Makna mereka menolak hadis. Seterusnya, kita lihat pandangan Syiah tentang jawatan imam. Syiah Imamiyah mengatakan jawatan imam adalah anugerah Allah seperti kenabian, layak disandang oleh 12 imam sahaja dari kalangan Ahlul Bait. Semua imam adalah maksum, tapi mereka tidak diberi wahyu. Syiah Zaidiyah pula tidak menganggap imam mereka sebagai maksum kecuali 4 orang sahaja, iaitu Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Syiah Batiniyah pula percaya Saidina Ali dan imam-imam mereka adalah Tuhan. Jadi di sini pandangan dia kan, kita lihat ada perbezaan. Okey, seterusnya Syiah Imamiyah percaya imam ke-12 mereka adalah Imam Mahdi. Syiah Zaidiyah menolak. Mereka mengatakan imam ke-12 itu bukan Imam Mahdi. Syiah Batiniyah pula mengatakan imam mereka Muhammad Al-Hanafiyah masih lagi hidup. Okey, seterusnya kita akan lihat pula perbezaan Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Syiah dan Khawarij. Perbezaan pertama, dari segi sumber rujukan, Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang kepada Quran dan hadis. Golongan Syiah berpegang kepada Quran dan hadis riwayat Ahlul Bait sahaja. Khawarij pula hanya berpegang kepada Al-Quran dan menolak semua hadis. Tentang pelaku dosa besar, Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan semua pelaku dosa besar itu masih lagi mukmin tetapi fasik. Maksudnya mereka akan dibalas di neraka, kemudian akhirnya mereka akan dimasukkan juga ke syurga. Syiah Zaidiyah pula berpendapat orang yang melakukan dosa besar ini berada di antara keimanan dan kekufuran. Khawarij pula kata mereka adalah kafir dan tiada harapan untuk masuk syurga. Tentang orang yang tidak sealiran, Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan orang yang tidak sealiran dengan mereka tidak kafir. Ya? Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan orang yang tidak sealiran. Manakala Khawarij mengkafirkan orang yang tidak sealiran. Bukan sahaja kafir, malah darah mereka halal. Ya, mereka boleh dibunuh. Okey, seterusnya yang keempat, tentang qada dan qadar. Ahli Sunnah wal Jamaah percaya qada dan qadar berlaku dengan kebijaksanaan Allah. Manakala Syiah Zaidiyah mengatakan perbuatan manusia dilakukan oleh manusia, tidak ada kaitan dengan Allah. Yang bukan Allah. Okey. Seterusnya
kita akan lihat pula tentang istilah-istilah asas dalam ilmu akidah. Pertamanya, perkataan kafir. Kafir ialah orang yang mengingkari salah satu daripada prinsip akidah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, musyrik diambil daripada perkataan syirik. Orang yang menyekutukan atau menyamakan sesuatu dengan Allah pada zat, sifat atau perbuatannya. Munafik, sama dengan nifak kan? Munafik ialah orang yang menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Fasik ialah orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul dengan melakukan dosa besar atau berterusan melakukan dosa kecil. Di sini, orang yang tak solat juga merupakan orang yang fasik kerana solat adalah wajib, meninggalkan solat adalah dosa besar. Yang kelima, murtad. Orang yang keluar daripada agama Islam. Dan yang terakhir, mulhid. Iaitu orang yang tidak beragama, disebut juga atheist ataupun free thinker. Jadi orang yang tidak beragama, orang yang tidak berpegang kepada apa-apa agama, dikelar mulhid. Seterusnya, kita akan buat rumusan tentang apa yang telah kita pelajari tadi. Tentang Syiah Imamiyah. Jawatan imam adalah anugerah Allah sebagaimana jawatan Nabi, tapi mereka tak dapat wahyu. Imam mereka maksum. Jawatan imam ini hanya layak disandang oleh 12 imam sahaja dari kalangan Ahlul Bait. Imam ke-12 adalah Imam Mahdi, berpegang kepada taqiyah, mengharuskan nikah mut'ah ataupun nikah kontrak. Syiah Zaidiyah pula, pengasasnya adalah Zaza. Siapa Zaza? Zaid bin Ali Zainal Abidin. Pelaku dosa besar berada di antara keimanan dan kekufuran. Perbuatan manusia dilakukan oleh manusia, bukan Allah. Syiah Batiniyah. Al-Quran ada makna zahir dan batin. Imam-imam mereka dianggap sebagai Tuhan. Mereka juga menghalalkan perkara yang haram. Contohnya Arab. Khawarij. Pelaku dosa besar adalah kafir. Orang yang tak sealiran dengan mereka adalah kafir dan halal darahnya. Mereka hanya berpegang kepada Al-Quran sahaja. Ini kesimpulan rumusan yang dapat dibuat. Seterusnya, kita lihat pula rumusan tentang perbezaan Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Syiah dan Khawarij. Dari segi pegangan, Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang kepada Quran dan Sunnah. Syiah berpegang kepada Al-Quran dan hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait sahaja. Khawarij berpegang kepada Al-Quran sahaja. Dari segi jawatan imam, Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan imam adalah manusia biasa. Jawatan imam ini boleh disandang oleh sesiapa sahaja yang layak. Manakala Syiah Imamiyah mengatakan imam mereka maksum. Jawatan imam adalah anugerah Allah, layak disandang oleh 12 imam sahaja dari kalangan Ahlul Bait. Syiah Batiniyah pula mengatakan imam mereka adalah Tuhan. Seterusnya tentang pelaku dosa besar, Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan pelaku dosa besar adalah mukmin tetapi fasik. Syiah Zaidiyah mengatakan pelaku dosa besar berada di antara keimanan dan kekufuran. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar adalah kafir. Tentang orang yang tidak sealiran, Ahli Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka, manakala Khawarij mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka. Tentang qada dan qadar, Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan qada qadar berlaku dengan kebijaksanaan Allah, manakala Syiah Zaidiyah mengatakan perbuatan manusia dilakukan oleh manusia, bukan Allah.
Tamatlah sudah perbincangan kita tentang Syiah dan Khawarij, ciri-ciri kesesatan mereka dan perbezaan Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Syiah dan Khawarij. Ingat, hanya Ahli Sunnah wal Jamaah yang perlu kita pegang, yang boleh menjamin kita untuk masuk syurga, kerana Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang kepada Quran dan hadis. Okey, sekarang tibalah untuk penilaian. Sila jawab soalan-soalan di bawah. Soalan pertama, siapakah Syiah? Kedua, siapakah Khawarij? Ketiga, nyatakan dua pandangan Syiah Imamiyah tentang jawatan imam. Keempat, jelaskan pandangan Syiah Zaidiyah, Khawarij dan Ahli Sunnah wal Jamaah tentang pelaku dosa besar. Kelima, terangkan dua perbezaan antara Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Syiah dan Khawarij. Seperti biasa, tulis jawapan dalam kertas kajang atau PowerPoint dan hantar. Jangan lupa tulis nama pada kertas jawapan. Sekian, selamat belajar.